أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan kitab dengan pahala yang kita bacakan nanti. Kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman. Khususnya kepada Tuan Guru Haji Abdullah bin Abdul Mubin Asy-Syafi'i yang telah mengarang kitab Tanbihul Ghafilin. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما
warzuqna fahma, Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merapatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi Allah SWT kita harapkan sangat-sangat Allah ampunkan segala dosa kita, insya-Allah. Yang keduanya, kita bersyukur sangat-sangat pada Allah SWT kerana hari ini hari yang ke berapa ya? 19. Masya-Allah, alhamdulillah. Sekejap je. Pejam celik dah 19 hari kita bersama dengan Ramadan. Jadi kita muhasabah, kita lihat, kita teliti. Kerana bukan hanya sekadar pahala yang kita cari. Itu bukannya matlamat. Matlamat yang paling besar ialah pembinaan sifat takwa dalam diri kita. Itu paling penting. Jadi pahala tadi tak lebih hanya sekadar gula-gula ataupun motivasi kekuatan untuk kita melakukan ibadah. Tapi ibadah yang kita buat dalam bulan Ramadan ni adalah tujuan untuk pembinaan sifat takwa yang Allah Ta'ala nakkan ke atas kita. Sebabnya dalam bulan Ramadan bukan hanya sekadar Allah membicarakan tentang pahala dan kelebihan sehinggakan Allah gambarkan pengampunan yang seluas-luasnya, tetapi Allah gambarkan juga, datangkan juga dalam Ramadan tu ada contoh. Kamu nak tengok orang yang bertakwa ni, ini contoh dia. Macam mana contoh dia? Melalui peristiwa Badar Al-Kubra. Allah tidak akan melakukan sesuatu perkara kecuali ada message, ada ibrah, pengajaran dan panduan yang ingin disampaikan oleh Allah SWT buat kita. Jadi dalam perbicaraan pembinaan takwa dalam Ramadan, maka sudah pasti perlukan contoh. Itu sebab Allah datangkan peristiwa Badar di dalam Ramadan, tujuannya untuk menggambarkan kepada kita bahawa sifat takwa yang Allah nak tu contohnya ada kepada ahli Badar. Contohnya ada kepada ahli Badar. Boleh tengok ahli Badar tu. Salah satu contohnya apa, Mak? Salah satu contohnya kita tengok Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu di antara salah seorang ahli Badar yang Allah janjikan syurga untuk mereka. Ahli Badar ni memang dijanjikan syurga. Jadi hebat tak hebat keimanan mereka tu, Mak, sampaikan diceritakan Bilal bin Rabah ni pernah satu hari di zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab, dia demam. Jadi bila dia demam, setelah dia kebah tu, Mak, lepas baik demam tadi, lepas kebah tu, setiap kali dia ke mana pun berada di Madinah, maka mukanya tu senantiasa menghadap ke Mekah. Mukanya tu sentiasa menghadap ke Mekah. Sehingga kan tindakan Bilal bin Rabah ini nampak sangat oleh para sahabat tadi. Di antaranya Khalifah Sayyidina Umar sendiri. Dia tengok kenapa Bilal ni senantiasa menghadap ke Mekah. Lalu disapa oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, kenapa duk sibuk pandang Mekah, ingat kampung halaman ke? Itu soalan, pertanyaan Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan akhirnya Sayyidina Bilal kata, tidak, dia kata, tak, aku tak rindukan kampung halaman. Kalau macam tu, kenapa seringkali kau berpaling ke arah sana? Lalu Sayyidina Bilal kata, sesungguhnya aku sangat-sangat merindukan keimanan, kemanisan keimanan aku ketika berada di Mekah. Walaupun aku duduk di Madinah dalam keadaan
tidak ada cengkaman, tidak ada seksaan, tidak ada tekanan. Aku bebas untuk beriman, bebas untuk melakukan ketaatan pengabdian aku pada Allah SWT. Tetapi tidak aku rasakan manisnya iman ketika berada di Mekah. Jauh lebih rasa. Walaupun di sana ada tekanan, seksaan, tak bebas dalam melakukan keimanan dan pengabdian. Tetapi manis tu lebih jauh di sana. Itu sebabnya kalau kita lihat iman para sahabat terutamanya ahli Badar ni berbeza dengan kita. Mereka tu semakin diasak, semakin mereka rasa seronok bersama dengan Allah. Makin diasak, makin ditekan, Allah tekan mereka, maka semakin mereka berlapang dada, rasa tenang. Sebab apa? Mereka rasakan asakan tadi tanda Allah lihat mereka dan tanda Allah mendengar rintihan mereka. Berbeza dengan kita. Kita bila Allah beri kita kelebihan, beri kita nikmat, kita rasa apa? Alhamdulillah. Tapi bila Allah asak je kita, kita pun kata, ya Allah, kau tak sayangkan aku lagi ke ya Allah? Ni mak. Jadi kita kena tengok balik. Contoh macam mana keimanan yang sebenar yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan contohnya itu ada pada ahli Badar. Dan inilah yang kita nak bina dalam Ramadan. Bukan hanya sekadar kita kejar pahala. Saya tak nafikan pahala tu. Tetapi kalau kita nak letakkan pahala itu sebagai kayu ukur untuk kita masuk syurga, cukup dengan 2 cerita saja. Apa 2 cerita tu? Cerita pertama, kisah seorang pelacur yang bagi minum air kepada seekor anjing. Kan semua orang dengar ni kan? Cuba bayangkan pernah dia bertaubat? Tak ada riwayat menyebutkan Rasulullah tidak menceritakan bahawa perempuan wanita tadi bertaubat. Tidak. Dia balik daripada melacur. Kemudian dia turun ke dalam perigi. Dia bagi minum seekor anjing. Kemudian anjing tadi minum sampaikan dia tak dapat minum. Sehingga selesai air tadi, dia pun ambil kasut dia balik. Dia pakai, dia jalan. Sampai tengah jalan, dia jatuh, dia meninggal. Allah perintahkan malaikat ambil dia bawa masuk syurga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa nak dimasukkan wanita pelacur ni dalam syurga? Sedangkan dia seorang pelacur. Nabi kata apa? Kerana dalam dirinya itu ada rahmat, ada kasih sayang. Ada kasih sayang dalam diri dia. Dan Nabi kata apa? La yadkhulul jannah illa rahim. Tidak akan masuk syurga kecuali orang yang ada kasih sayang dalam diri dia. Begitu juga satu kisah lain Nabi cerita. Bagaimana seorang abid, seorang perempuan ahli ibadah. Malamnya semayang, malam qiyamul lail, tahajud, baca Quran, siangnya puasa, dipenuhi hariannya kehidupan itu dengan ibadah sehingga dipanggil ahli ibadah. Tetapi akhirnya bila dia mati, Allah perintahkan malaikat ambil dia, campakkan ke dalam neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Dia ahli ibadah. Lalu Nabi kata, ketika dia hidup dulu, ada satu ketika yang mana dia tak puas hati dengan seekor kucing. Ni mak. Baik-baik mak. Mula menggiling semua dah. Dia tak puas hati dengan seekor kucing mak. Lalu dia kurung kucing tadi. Dia tak bagi makan kucing tu sampai mati. Sampai mati. Lalu perempuan tadi, ahli ibadah tadi, bila dia mati je mak, Allah perintah malaikat ambil dia, campakkan dalam neraka. Sebab apa? Tidak ada rahim dalam diri dia. Ini je gambaran kepada kita, ibadah tu tak boleh nak dijadikan sebagai kayu ukur. Tapi kalau macam tu tak payah ibadah lah. Jangan. Dengan ibadah tu juga menjadi kayu ukur untuk kita menggambarkan usaha kita untuk mendapatkan redha Allah dan kasih sayang Allah. Penting tak? Penting. Tapi jelas Nabi kata kita tak masuk syurga dengan sebab ibadah. Tapi kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah kena ibadah. Tu. Wallahu alam. Tu peringatan mak. Ni dekat saat-saat akhir ni, jangan sampai kita angkat handbrake. Jadi terus beribadah. Beribadah bukan mencari pahala tetapi mencari redha Allah. Kemudian kita sambung lagi bacaan kitab Tanbihul Ghafilin yang telah dikarang oleh Haji Abdullah bin Abdul Mubin Asy-Syafi'i. Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada orang yang lalai, perkara yang ke-6. Mak, saya nak minta izin mak dengan abah, boleh tak kita langkah baca yang ke-7? Sebab yang ke-6 ni ada benda part-part, bukan saya tinggal besok kita akan baca. Besok kita akan baca. InsyaAllah besok kita baca bab yang ke-6. Sebab benda 6 ni
dia memang bersangkut paut rapat tentang kehidupan seharian kita. Jadi saya kena perinci betul-betul masalah yang keenam ini untuk supaya kita dapat melihat dengan perinci apa yang berlaku isu riba dalam kehidupan harian kita. Sebab kita ni ada beli rumah, beli kereta, ada buat pinjaman personal loan. Kemudian kita ni pula ada beli beli emas hutang. Tu beli emas hutang tu boleh tak? Sedangkan emas tu adalah di antara benda yang riba, termasuk benda yang riba. Jadi tu benda-benda tu saya nak perincikan betul-betul, nak haluskan. Jadi saya minta kepada mak untuk bagi saya masa sikit untuk kita perincikan, supaya jangan nanti besok bila kita baca balasan orang makan riba ni kan, kita relax aja. Padahal kita termasuk. Jadi saya nak susun balik masalah-masalah, isu-isu yang bersangkut paut, kata kita muhasabah sama-sama insya-Allah. Jadi pagi ni saya minta izin untuk baca yang ke-7. InsyaAllah besok kita baca ke-6. Muka surat 27. Perkara yang ke-7. Balasan orang yang meratapi si mati dan ganjaran sabar menghadapi bala. Maksud bala ni musibah. Jadi bab yang ke-7 ni mak, Syekh nak menceritakan tentang balasan orang yang meratap bagi satu-satu kematian. Maksud meratap ni macam mana mak? Sedih lain. Sedih ni hanya sekadar dia menangis. Boleh tak? Boleh. Kalau dia menangis tu boleh. Kerana itu naluri manusia yang tak boleh kita lepaskan. Dan peristiwa ni pun berlaku kepada Nabi SAW. Bila tika mana meninggalnya anak-anak Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Jadi bila anak Nabi SAW yang bernama Ibrahim tadi meninggal mak, waktu pengurusan jenazah, tiba-tiba Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia mendapati Rasulullah tu menitis air mata dia mengalir. Waktu pengurusan jenazah tu air mata mengalir. Sayyidina Umar ni kan panggilan dia apa mak? Sayyidina Umar Al-Faruq. Kenapa dia panggil Al-Faruq mak? Dialah pemisah kepada hak dan batil. Dia tak boleh tengok benda batil. Bila dia tengok benda batil ni, maka tak kiralah Nabi pun dia lawan. Sampai tahap macam tu. Itu sebabnya mak baca peristiwa Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah tu, dia lawan Nabi SAW. Bukan dia lawan tu kataan kasar. Maksudnya dia datang jumpa Nabi, dia tak puas hati, sahabat lain tak berani. Sahabat lain bila dia tak puas hati dengan Nabi ataupun satu benda yang mungkin bercanggah dengan pandangan mereka, mereka diam. Tapi Sayyidina Umar tidak ada jenis tu. Sampaikan waktu Rasulullah SAW menitis air mata tadi mak, Sayyidina Umar datang. Wahai Rasulullah, adakah kau tidak menerima qada Allah? Dia tanya macam tu. Nabi tu. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, wahai Umar, ini naluri. Ini naluri, ini sunnah alam. Jadi boleh tak? Boleh. Cuma yang tak boleh meratap. Itu tak boleh. Itu satu. Satu. Yang panjang tu mak. Kalau sekadar dia menangis, itu tak apa. Yang tak boleh, yang tu haram mak. Hukumnya ni balasan dia cerita nanti. Satu. Yang kedua, mempertikaikan. Yang kedua, mempertikaikan. Kenapa dia mati? Abang kenapa abang mati? Siapa nak jaga saya dengan anak-anak? Selama ni abang lah yang pergi cari rezeki. Abang yang bagi makan kami, bagi makan anak-anak, bagi awak sewa rumah, bayar kereta. Jadi lepas abang mati. Yang ni tak boleh mak. Ni hukumnya haram. Kita lebih kurang dalam 4 tahun lepas kalau tak silap saya. Kita PKP je dah 3 tahun kan? Ni 4 tahun. Ada satu cerita mak. Tapi orang ni dia tak meratap lah. Cuma jalan cerita dia tu mak. Saya tanya mak, kalau mak sendiri macam mana penerimaan mak? Seorang ibu ni mak, dia minta anak dia pergi kedai. Jadi anak dia pergi kedai. Waktu anak dia pergi kedai, dia minta anak dia pergi kedai mak beli mi kuning. Jadi anak dia pun pergi kedai beli mi kuning. Waktu dia beli mi kuning, lepas dia beli mi kuning tadi mak, dia balik. Dalam perjalanan balik, tiba-tiba dilanggar kereta. Anak dia mati. Saya tanya mak ni, saya minta mak gambarkan dan mak jiwai cerita ni. Walaupun cerita ni pendek je. Mak suruh anak uzbillah.
Mak dia suruh dia anak pergi kedai beli mi kuning, tiba-tiba anak dia balik dalam perjalanan balik dilanggar kereta mati. Apa perasaan mak dia? Susah. Dia rasa besar. Kalau aku tak suruh dia pergi beli mi tadi, mesti dia tak kena langgar. Ini pun haram, mak. Ni hukumnya haram. Anak dia mati tak, mak? Kalau anak dia tak pergi beli mi kuning tadi, mati tak? Mati. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, tidak akan ditakhirkan dan tidak akan dipercepatkan. Maknanya 10 20 minit ada mati, mak, mati. Tak ada malaikat maut tu datang. Allah, Ustaz ada hari tengah ceramah, tengah panas tu, biar dulu tunggu sekejap. Tak ada. Nak ambil je, mak. 10-20 ambil. Dia tak ada kata nanti-nanti. Ini memang jelas Allah Ta'ala sebut la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang pergi beli mi kuning tadi balik tu hanya sekadar sebab. Itu sebabnya pernah, mak, ni kisah malaikat maut, mak. Malaikat maut ni, siapa nama malaikat maut? Israel. Dia puasa-puasa ni sejuk. Nama dia Israel, mak. Mak tahu malaikat maut ni, malaikat kalau bahasa saya lah, mak. Saya kata kalau kalangan manusia yang gedebe ni apa? Samsing kan? Yang samsing ni, mak, senoma. Betul Dalam kalangan manusia yang samsing ni, mak, senoma. Cuba bayang Nabi pun dia pergi lawan. Berani tak berani, debenya dia. Dalam kalangan malaikat yang gedebe ni, mak, tapi mak jangan marah saya. Tak patut saya kata malaikat tu samsing, tapi keras. Jenis keras. Siapa, mak? Iaitu malaikat Israel. Allah perintah malaikat Jibril turun ambil tanah untuk dibuat Nabi Allah Adam. Jibril tak berjaya, mak. Bila tanah bumi sendiri kata apa? Wallahi wa billahi wa tallahi, dia kata aku bersumpah dengan nama Allah, aku takkan izinkan kau ambil daripada bahagian aku untuk jadikan Adam. Kerana aku bimbang besok Adam akan melakukan kerosakan dan kemaksiatan di atas muka bumi. Jibril naik. Putih mata, mak. Turun lagi malaikat yang kedua. Saya tak ingat malaikat apa. Malaikat yang ketiga Allah Ta'ala perintah, iaitu malaikat Israel. Disuruh, dia ambil. Dia kata apa, mak? Bila bumi jawab benda yang sama, mak, aku tak izinkan. Dia kata apa? Aku kira apa? Dia kata Allah perintah aku ambil. Aku ambil ni perintah Allah. Dia ambil, mak, bawa naik. Satu. Yang kedua, mak, Allah perintah roh masuk dekat jasad Nabi Allah Adam AS. 200 tahun roh tadi berpusing. Allah perintah 3 kali. Wahai roh, masuk. Tak masuk. Wahai roh, masuk. Itu sebabnya kita ni degil, mak. Kita ni sifat degil tu kuat. Jangan buang sampah di sini. Tu paling. Makin kata jangan, makin dia buat. Akhirnya apa, mak? Allah perintah malaikat Israel, satu-satu malaikat. Dia ambil roh tadi, mak, dia masukkan. Dia masukkan daripada kepala. 200 tahun masuk malaikat Israel. Dan akhirnya yang ketiga, iaitu Allah, daripada peristiwa tadi, Allah angkat malaikat Israel untuk kerja mencabut nyawa. Itu yang waktu tu. Waktu tu bermula. Apa malaikat Israel kata, apa, mak? Wahai Allah, dia kata, aku ni takut nanti besok orang salahkan aku. Aku takut nanti besok bila aku cabut nyawa makhluk ni, maka makhluk ni, terutamanya manusia, mereka akan salahkan aku kerana cabut nyawa mereka. Lalu Allah janji kepada malaikat Israel, wahai Israel, aku berjanji pada engkau, sesungguhnya setiap kematian itu akan dijadikan sebab kematian, sehingga makhluk akan melihat sebab tanpa melihat bahawa engkau yang mencabut. Itu janji Allah. Itu sebabnya bila jadi kematian, mak, orang datang. Bah, kenapa dia mati, malaikat Israel ambil? Tak ada kan? Kan? Tak ada orang kata, ini semua salah malaikat Israel. Tak ada. Sebab apa? Allah dah janji dengan malaikat Israel, dijadikan sebab sehingga makhluk melihat kematian itu pada sebab tanpa mereka mengira bahawa yang mencabut itu adalah malaikat Israel. Itu memang janji Allah. Itu sebabnya dalam bab mati ni, mak, kita kena balik pada Allah. Secara jelas Allah Ta'ala kata apa? Allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila jadi musibah, balik pada Allah.
Balik semula. Allah nak buat satu benda tu, mak, semuanya atas kudrah, iradah dan qada' dia. Dia nak, dia ambil. Dia tak nak, kita tak ada apa-apa. Kita tak ada, tidak mempunyai apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi benda-benda ni yang kita kena pasakkan betul-betul dalam diri kita, supaya setiap apa yang kita lalui dan apa yang berlaku, segala-galanya itu atas kehendak Allah, dan apa yang Allah Ta'ala kehendaki itu pasti adalah yang paling terbaik. Mungkin tak baik pada mata kita, tapi tetap terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi balasan orang yang meratapi si mati ni di antara benda yang akan dibicarakan dalam bab ni. Begitu juga ganjaran orang yang sabar menghadapi bala ataupun musibah. Bab ini membicarakan tentang hukuman orang yang meratapi kematian insan lain yang dikasihi, seumpama anak ataupun ahli keluarga maupun rakan taulan. Selain itu, ia juga akan menyatakan apakah pula ganjaran bagi orang yang sabar menghadapi balak dan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mak, ni ada dua situasi. Satu, orang yang tak menerima balak tadi, musibah tadi. Satu lagi, orang yang menerima musibah tadi, berlapang dada. Jadi macam mana kita nak letakkan ataupun nak bina diri kita supaya jangan sampai kita menjadi golongan yang menolak musibah Allah, menolak ketetapan Allah, menolak kehendak Allah, dan juga kita menjadi orang yang berlapang dada. Ni kita kena selesaikan dulu pagi ni, baru kita cerita bab balasan. Itu sebabnya perkara yang pertama sekali yang perlu kita selesaikan ialah kefahaman dan juga pembinaan keimanan dalam diri kita kepada Allah. Itu kena selesai dulu. Bila selesai isu iman, dibina dengan baik, maka insya-Allah apa sekalipun yang berlaku, maka dia akan datang dengan berlapang dada. Sebab dia punya sesi dia begini mak. Pertama sekali menuntut ilmu. Penting tak menuntut ilmu? Penting. Itu sebab Allah gambarkan kepentingan menuntut ilmu dan kewajipan ni mak. Sehingga kan wahyu yang pertama Allah Ta'ala turunkan membicarakan tentang ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala tak bicara tentang suratul Ikhlas. Kalau kita fikir logik akal ya, patutnya Allah Ta'ala bicara tentang suratul Ikhlas. Kenapa? Kerana suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, membicarakan tentang Allah. Patutnya Allah Ta'ala perkenalkan dirinya kepada kita. Tapi Allah Ta'ala tak turunkan suratul Ikhlas itu yang pertama. Diturunkan yang pertama itu, Iqra' tadi membicarakan tentang ilmu, nak gambarkan kepada kita betapa besar pentingnya ilmu. Itu sebabnya wajib tuntut ilmu daripada lahir sampailah mati. Penting tak? Penting. Sampaikan, siapa mak nama seorang ulama Kelantan tu? Tok Wali tu? Siapa Zat? Wali Kelantan. Tok Kenali. Abah tahu tak bah? Tok Kenali pernah cakap, belajarlah, penting tak penting kita belajar daripada kita buayan sampai kita mati tadi mak. Penting tak penting tu. Kenapa? Kerana takut-takut ada amalan kita yang tak sempurna. Terutamanya solat. Lalu besok Allah Ta'ala tanya solat kita. Dan Allah Ta'ala tanya kesempurnaan solat tadi. Lalu bila kita tak dapat nak menggambarkan kesempurnaan solat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, setidak-tidaknya bila Allah Ta'ala tanya, kenapa solat tak sempurna? Wahai Allah, aku masih lagi duduk dalam status orang menuntut ilmu. Maka kita harap-harap semoga Allah Ta'ala ampunkan kita. Itu penting. Duduk mak. Sekalipun tidur. Tak apa bang. Duduk, tidur. Itu jauh lebih baik mak daripada baca buku seorang diri di rumah. Kerana baca buku seorang diri kat rumah mak, perkara yang paling ditakuti, takut-takut pemahaman tadi disesatkan oleh syaitan. Jadi duduk. Kerana duduk tu mak, setidak-tidaknya Allah berikan keampunan dan kita harap Allah letakkan keberkatan dan kelapa. Dan mungkin kalau Allah nak bagi ilmu, boleh tak? Tak mustahil. Ini penting. Itu sebab yang pertama ilmu. Yang kedua setelah ilmu tadi mak, mesti beramal. Ini penting. Nabi kata apa? Al-ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang rendang tetapi tidak ada buah. Itu sebabnya mak, jangan sibuk sangat dengan pokok bunga. Tanam pokok buah.
Betul tak? Tak ada orang nak angguk. Semua senyap. Tanam pokok, buah ada buah mak, ada manfaat. Bunga ada tak? Ada. Tenang hati. Jadi kena amal. Nabi kata kalau tak beramal tu seperti pohon yang rindang tapi tidak ada buah. Maksudnya tak ada manfaat. Datang menuntut ilmu tetapi tidak beramal. Sedangkan ilmu itu untuk diamal. Ilmu itu untuk dijadikan panduan. Ilmu itu seperti tongkat. Hari ini, kalau kita pula hari ini, ilmu itu seperti torchlight. Kita duduk dalam satu tempat yang gelap, maka yang menyuluh kita tadi adalah torchlight. Torchlight itu seperti ilmu itu penting. Hari ini yang kita sampai sesat ni mak, sampaikan kita masyarakat kita berhadapan dengan masalah yang tak selesai-selesai ni. Kenapa? Disebabkan jahil. Dan syaitan hari ini banyak sangat makan gaji. Apa? Makan gaji buta. Apa yang dikatakan syaitan makan gaji buta mak? Syaitan makan gaji buta ni iaitu orang duduk ibadah, dia duduk main dam kat luar. Padahal kerja dia ialah menghasut manusia. Beribadah pada Allah. Tapi dia tak masuk. Dia pergi buat kerja, buat kerja lain. Pergi main dam dekat tepi surau. Kenapa mak? Sebab dia tahu. Dia tak perlu pun masuk kacau kita buat ibadah. Kita solat dia tak perlu ganggu. Sebab apa? Sebab solat kita, ibadah kita tadi dalam keadaan jahil. Bila ibadah yang dilaksanakan dalam keadaan jahil tidak dipandu dengan ilmu yang benar, maka ibadah tadi kosong. Itu sebab salah satu daripada syarat sah salat ialah seseorang itu mesti mengetahui segala perkara yang bersangkut paut tentang solat. Rukun dia, syarat sah dia, syarat wajib dia, makruh dia dan batal dia. Habis kalau dia solat tanpa dia tahu semua tu mak, sah tak? Tak sah. Sebab apa? Syarat sah mesti tahu. Jadi syaitan nak kacau lagi tak? Tak perlu. Main dam kat luar. Tiap-tiap bulan masuk bonus. Yang kedua. Yang ketiga mak, setelah kita menuntut ilmu, kita beramal. Setelah beramal mak, dekat situ akan datang samarat, buah. Dia akan tumbuh buah. Apa buah dia mak? Iman. Ini yang Sayyidina Umar kata apa mak? Sayyidina Umar kata sesungguhnya manusia ini suatu awal-awal kejadiannya dulu Allah jadikan manusia tadi, roh tadi disertakan dengan iman. Baik sama ada dia beriman di atas dunia ataupun dia tidak beriman, tetap disertakan iman dalam diri dia. Cuma iman tadi akan menyala, memberi sinar bagi diri seseorang bila tika mana dia beramal. Maka iman itu mak, contohnya seperti basikal. Abah ingat tak dulu bah? Basikal tua dulu. Gerek. Kan ada dynamo. Kan? Makin abah kayuh laju, maka makin menyalalah lampu tadi. Abah berhenti kayuh, basikal slow, maka lampu tadi pun malap. Jadi lampu tu mak seperti iman. Abah mengayuh tadi itu amal. Maka makin kuat kita beramal, makin kuat kita mengayuh, maka semakin bersinarlah iman tadi. Penting tak? Penting. Maka daripada iman tadi itulah mak akan hasil pula buah yang kedua yang dipanggil sebagai sabar. Sabar ni mak ialah buah. Bukan boleh buat-buat. Dia balik-balik pada iman. Iman tu ada, maka akan adalah iman tu baik. Ada baik, maka baiklah sabar. Itu sebab waktu iman tengah baik ni mak. Kan iman tengah baik ni bah. Kan orang datang marah kita pun tenang je muka. Sabar. Kenapa awak marah-marah? Yelah awak letak kereta ganggu parking saya ni, contoh. Ganggu parking saya ni, parking saya. Oh, minta maaf, saya tersilap. Kalau saya, ni maknanya sabar. Kenapa datang sabar? Boleh sabar sebab iman dia tengah baik. Waktu iman dia tengah tak baik, sebab sifat iman ni yazid wa yanqus, ada ketika naik, ada ketika turun. Waktu dia iman dia tengah tak baik, mak, awak parking kereta dekat tempat parking saya. Awak tak letak nama pun dekat parking tu. Gaduh, mak. Sebab waktu tu tak boleh sabar sebab iman dia tak baik. Kemudian daripada sabar tadi tu mak akan datangnya redha. Daripada sabar datang redha.
Nah, itu yang tadi ni, isu yang kita bincang ni. Datang redha. Kemudian daripada redha tadi mak akan datang tawakal. Itu dia punya, bagi apa nak sebut apa? Step-step dia. Maknanya pertama sekali kita kena selesaikan ilmu. Tuntut ilmu. Isi diri kita dengan Kemudian kita kena selesaikan dengan amal. Amal sehingga timbul, tumbuh, bina iman. Ni bulan Ramadan ni mak Allah ajar kita. Sebab apa yang kita pelajari dalam bulan Ramadan, ini yang kita belajar, kita buat juga selepas Ramadan. Untuk bina iman. Kerana dengan iman yang baik itulah datangnya sabar, datang redha, datang tawakal. Itu yang jadi lahirnya ahli Badar. Mak balik nanti mak baru buka dalam surah Ali Imran mak ayat 123. Allah gambarkan tentang sifat ahli Badar. Sifat orang Muslim dalam ahli Badar ni mak memang selemah-lemah tentera. Kalau dinilai pada fizikal memang selemah-lemah tentera. Sebab yang pergi tu hanyalah 300 nak dibandingkan dengan 1000. Itu bilangan. Kemudian yang kedua pula kelengkapan. Yang datang tu mak 300 orang tu mak hanya 2 orang sahaja yang berkuda. Yang lebih tu adalah sikit unta, kemudian kebanyakan yang berjalan kaki. Nak dibandingkan dengan musyrikin Mekah. Kaum musyrikin yang datang tu mak 70 ekor berkuda, 70 orang tentera berkuda, 70 orang tentera berunta. Kemudian 1000 tu pula mak siap dengan kelengkapan perang, baju perang, pedang. Sedangkan 300 orang ahli Badar tadi mak, mereka hanya betul-betul hanya berapa kerat sahaja yang memanah dan berapa kerat yang memegang pedang, yang punya pedang, dan selebihnya kebanyakan hanya membawa pelepah tamar. Allah gambarkan selemah-lemah mereka. Tapi disebabkan mak mereka mengena dengan SOP yang dikendaki oleh Allah. Apa maksud mengena SOP? Allah nakkan keimanan tu. Maka keimanan itu mengena dengan SOP yang Allah Ta'ala nak tu. Iman dia tu betul-betul, iman ahli Badar 300 lebih tu mak yang pergi tu mak, iman dia tu betul-betul kena SOP Allah Ta'ala nak sehingga Allah datangkan bantuan. Cuba bayangkan tadi saya datangkan contoh seperti Bilal bin Rabah tadi. Dia lebih rasa nilaian kemanisan iman itu dalam seksaan dibandingkan dalam keadaan berlapang di Madinah. Kita tak makan cukup, alhamdulillah. Bila tak makan mak, jangan kata tak makan, bukan tak makan pun. Cuma masin sikit petang. Bukan abah kat sini, abah tempat lain. Cuma termasin mak, termasin. Apa? Dah tua-tua pun bodoh. Kan Piramli kan? Selalu kan Piramli, dah tua-tua pun bodoh. Orang tua-tua dulu kata kalau masak masin nak kahwin, awak nak kahwin dengan siapa pula? Ni saya hidup congok, awak tak nampak saya ni depan awak. Pada masin, siapa bagi masin mak? Allah, tak masalah. Isu. Itu belum lagi Allah Ta'ala tak bagi makan. Ini berbeza iman kita. Sebabnya pembinaan iman itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Di sinilah kita akan berhadapan bagaimana kita duduk, sama ada kita duduk dalam golongan yang meratapi si mati tadi ataupun duduk dalam golongan sabar menghadapi musibah. Allah SWT telah berfirman yang artinya dalam surah Al-Hijr ayat 23. Dan sesungguhnya kamilah menghidupkan dan mematikan dan kami yang mewarisi. Secara jelas Allah yang menghidupkan sesuatu itu dan Allah yang mematikan, dan setiap yang mati tadi akan kembali kepada Allah, termasuk mewarisi. Semua yang mati tadi akan balik semula pada Allah. Allah nak bagi, dia bagi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Semuanya mak atas kehendak Allah.
Allah nak bagi, dia bagi. Allah Ta'ala tak nak bagi. Kalau kita fikir logik akal, mak, kita ni mak, kita ada ayah. Kita dah menepati apa yang Allah Ta'ala bagi. Kemudian tak cukup dengan tu, kita ni pula doktor. Maka sudah pasti kita yang terbaik. Saya datang satu contoh kisah, mak. Ada satu doktor ni, mak. Dia beranak anak pertama, dapat anak apa panggil autism. Dia doktor pakar autism. Dia tu sendiri doktor pakar autism. Sekali bila dia beranak je, mak, dia dapat anak autism, dia tak boleh terima, mak. Sampai dia bawa kajian tu ke Amerika. Dan dia tak boleh terima dia dapat anak autism tadi sebabkan dia doktor pakar autism. Dia dah jaga elok-elok. Akhirnya, mak, kerana dia tak boleh terima tadi, dia buat satu bilik khas untuk anak dia. Dia letak bibik kat situ. Dia tak pernah tengok langsung anak dia, bibik yang jaga. Kerana dia tak boleh nak terima anak tu sebagai anak dia. Lalu dia beranak lagi, mak. Dia beranak lagi, dapat anak yang kedua pun autism. Dia beranak anak yang ketiga dapat autism. Sampai dia tak boleh nak pandang kiri, pandang kanan, mak. Ni cerita betul, mak. Dia cerita sendiri. Pengalaman dia akhirnya baru dia tahu. Baru dia tersedar. Dia hanya sekadar doktor yang berusaha tapi ketetapan Allah. Tak boleh. Yang kadang-kadang saya pergi juga doktor tu. Yang kita datang pergi jumpa doktor, demam tu, mak. Demam pergi jumpa doktor. Sekali doktor pun, doktor pun demam. Tapi alhamdulillah doktor sekarang memang bagus, mak. Tahu dia jawab apa, mak? Dia jawab, Ustaz, doktor pun makhluk. Beriman, mak. Kan? Sekarang ni bukan Melayu je, mak, bukan Islam saja. Non Muslim pun kadang-kadang saya jumpa doktor India pun, bila kita tanya saja je nak tengok dia jawab apa. Kan? Doktor pun tak sihat ke? Doktor pun orang, bukan Tuhan. Nampak bagus. Nabi SAW telah bersabda, artinya akan dikeluarkan orang yang meratapi meraung kematian daripada kuburnya dalam keadaan dipakai kasut dan pakaiannya daripada minyak api neraka. Na'udzubillah min zalik. Kedua-dua tangannya berada di atas kepalanya sambil memanggil-manggil, lalu para malaikat pun menyahut sambil berkata amin. Kemudian mereka itu dimasukkan semula ke dalam neraka. Ini balasan bagi orang yang meratapi kematian, mak. Itu tadi. Panjang tu. Haram hukum dia. Tu belum lagi yang koyak kepala, koyak baju, tarik rambut. Sedih boleh tak? Sedih boleh. Tapi jangan sampai seperti mempertikaikan kematian. Jadi golongan ni, mak, na'udzubillah min zalik, akan Nabi kata apa? Besok di akhirat akan dikeluarkan dalam keadaan meratap, meraung kematian dan dikeluarkan daripada kuburnya dalam keadaan memakai kasut dan pakaiannya daripada minyak api neraka Allah SWT. Maknanya kasut dan pakaiannya tadi dalam keadaan dibakar. Terbakar, mak. Kemudian kedua tangannya berada atas kepalanya sambil memanggil-manggil. Lalu para malaikat. Maksud atas kepala ni macam mana, mak? Dia memukul-mukul kepalanya tadi. Dan dia memanggil-manggil malaikat tadi. Sehingga akhirnya malaikat tadi menyebut amin. Apa maksud amin kat situ? Iaitu perkenankanlah, memang patut azab kau macam tu. Sebab waktu hidup atas dunia bila terjadi kematian, engkau meratapi kau tak boleh menerima ataupun tak boleh redha atas satu kematian dan patut kau kena azab macam tu. Itu maksud amin kat situ. Dan akhirnya dimasukkan semula ke dalam kubur. Sabdanya Nabi SAW lagi, suara yang paling buruk di sisi Allah SWT ialah dua perkara. Nabi kata, yang pertama suara orang yang meraung meratapi kematian, dan suara yang kedua iaitu seruling syaitan, orang yang meniup seruling. Ini suara yang paling buruk di sisi Allah. Allah paling tak suka dua suara ni, iaitu suara yang meratap kematian dan yang keduanya suara orang yang meniup seruling. Itu sebabnya, mak, baik-baik dijauhkan daripada meniup seruling. Kenapa, mak? Seruling tu alasannya di antara sebab
disebut oleh para ulama diharamkan seruling itu selain daripada kata-kata Nabi SAW. Nabi kata haram disebabkan ketika Nabi Allah Adam AS diturunkan ke bumi dalam keadaan syaitan itu meniup, bukan meniup seruling tapi bersiul seperti seruling itu. Dia rasa seronok. Nabi Allah Adam terkeluar. Itu salah satu sebab. Tiada seorang pun yang akan diseksa dengan dosa orang lain melainkan mayat itu diseksa dengan sebab tangisan ratapan penghuni rumahnya. Jadi jenazah ni, dia takkan, jenazah ni bila mati, Nabi kata apa mak? Bila mati saja anak Adam terputuslah segala amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama, doa anak yang soleh. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, sedekahul jariah. Tetapi ada lagi satu amalan yang orang lain buat, dia diseksa. Apa dia mak? Iaitu orang yang meratapi kematian seseorang jenazah. Jenazah tadi patutnya dia dah tak seksa dah sebab amalan dia dah terputus dah. Dah tak ada dosa lagi atas dia. Macam contoh selalu berbangkit. Pernah tak mak dengar soalan ni mak? Ustaz, jenazah bila kita mandikan, kan kita pakaikan dia wudu. Ambilkan dia wudu. Habis kalau tiba-tiba isteri dia cium dia ataupun suami cium jenazah isteri, batal tak wuduk dia? Ketawa mak. Mak macam mana mak? Yang hidup batal, yang mati tak batal. Penatlah mak jenazah tu nak bangun dia ambil wuduk balik. Tetapi satu amalan yang orang lain buat atas dosa mak, dia diseksa. Siapa dia? Iaitu orang yang meninggalkan waris ataupun sesiapa kerabat yang meratapi atas kematian dia terseksa. Atas ratapan tadi. Itu sebabnya bila nak meratap tu fikir-fikir bukan awak aja. Bukan awak aja yang Allah Ta'ala turunkan bala ataupun dosa. Azab bahkan sampai tahap jenazah yang mati itu pun akan diazab disebabkan awak meratap. Apabila disebut namanya oleh mereka itu dengan tangisan, maka malaikat Zabaniyah akan memukulnya dan berkata, engkau telah disebut oleh warismu dengan sifat ini. Lalu si mati berkata, aku sekarang tidak berdaya dan terlalu daif. Apa maksud daif? Lemah. Maka malaikat Zabaniyah berkata, mengapa engkau tidak mengajarkannya, iaitu mengingatkannya ketika hidup dahulu, itu maksud dia. Jadi bila sebut je, abang, kenapa abang mati bang? Maka akan dipukul jenazah tadi. Jenazah tadi akan dipukul oleh Zabaniyah. Lalu ketika itu jenazah akan jawab, wahai malaikat, kenapa aku pula yang dipukul sedangkan aku tak mampu apa-apa? Lalu malaikat Zabaniyah kata apa? Kenapa kau tak ingatkan ahli waris kau ketika berada di dunia dahulu? Tu mak ingatkan. Jangan duk ingat. Esok jangan lupa surat bawah bantal abah. Ada geran kereta, geran tanah, geran rumah. Dalam masa yang sama ingatkan juga. Esok aku mati jangan kau nak ratap-ratap. Kan? Nak ratap waktu hidup. Biar senang cerita. Nak bersilat sekarang. Nampak kan? Biar clear. Jangan besok. Itu pun boleh percaya ke? Seminggu je tahan dia meratap tu mak. Habis je edah, kahwin lain. Ya je. Nampak kan? Apa tinggalkan saya? Habis masuk bulan ke-5, 4 bulan 10 hari, masuk bulan ke-5, kelepang-kelepung naik atas. Suami dia meleleh je, korang asap, aku mati, kau menangis, aku kena azab, lepas tu kau menjedap pula kat atas tu. Ni mak, baik-baik mak, ingatkan. Ya, Abah? Abah marah. Abah marah. Tak, dia gini mak, sebenarnya begini. Kira-kira dia sama je. Dia punya kira-kira sama je mak. Dalam bab ni saya tak boleh menjebelah rimak. Tak betul. Betul. Kalau nak kata setia, lelaki ada yang setia. Perempuan pasti ada setia.
Tapi kalau nak kata tak setia pun, kita tak boleh nak kata tak setia. Sebab benda tu tuntutan. Kan? Kita tak boleh gambarkan sesuatu tuntutan dengan pandangan negatif. Tak boleh. Mak sampai masa kita nak kahwin, kahwin mak. Tak ada masalah. Cuma saya cerita tentang meratap tadi. Ya je meratap. Lepas tu, habis edah kahwin. Sebab saya banyak jumpa mak. Saya banyak jumpa. Masa dia menangis, sebab kita dah terbiasa kan. Masa menangis tu kita geling dah. Betul mak. Sampai kau rumah saya cuit. Tak baik bang. Lepas ni boleh tutup dengan abah. Okey, kita jalan lagi. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW menerangkan keadaan orang yang meratapi itu di dalam neraka. Tadi dalam kubur. Dua hadis Nabi SAW, Nabi gambarkan bagaimana besok bila mati, jenazah yang diratapi tadi dalam kubur. Allah Ta'ala akan pertama, seksaan atas orang meratap. Yang kedua, seksaan bagi orang yang diratap. Jadi dua hadis tadi tu. Itu berada dalam kubur. Yang sekarang ni dalam neraka pula. Nabi SAW bersabda, nanti akan datang orang yang meratapi kematian di dalam neraka itu dalam dua barisan. Satunya di sebelah kanan ruang neraka dan keduanya adalah berada di sebelah kiri isi neraka. Dalam keadaan meraung-raung mereka seperti pekikkan keldai dan anjing. Ini gambaran pula bagi mereka yang meratap jenazah tadi bila dalam kubur, bila dalam neraka. Maka Allah letakkan dua barisan. Maksud dua barisan ni, satu belah kanan neraka, satu belah kiri. Dia akan duduk belah kanan, belah kiri. Dan kerja mereka ni akan meratap seperti keldai dan juga anjing. Na'udzubillah min zalik. Dia bayangkan anjing malam-malam yang meratap tu kan. Yang dia nampak benda tu mak. Yelah kat dunia dulu kan dia mengatap. Mengatap puas-puas dalam neraka. Lebih kurang macam tu lah bahasa dia. Kalau keldai saya tak pernah dengar lagi mak. Jadi tak tahu macam nak buat suara keldai tu. Na'udzubillah. Na'udzubillah mak. Tak. Kita minta lindung daripada Allah. Dalam pada itu Nabi SAW telah menjelaskan tentang balasan orang yang bersabar. Ini bersabar pula. Atas kematian orang yang disayangi dengan sabdanya. Sabda Nabi SAW, apabila meninggal seorang anaknya lalu dibawa rohnya oleh malaikat ke langit, maka Allah SWT berkata, wahai malaikatku, mengapakah engkau tinggalkan hamba-Ku dan mengambil anaknya serta buah hatinya, sedangkan dia mengetahui? Malaikat berkata, wahai Tuhanku, aku tinggalkan dia dengan keadaan dia yang sabar menerima qada'mu dan bersyukur di atas nikmat-Mu. Kemudian Allah SWT berfirman kepada malaikat Ridwan, binakan baginya satu rumah di dalam syurga di bawah arash, dan aku namakannya rumah yang rumah sabar. Rumah sabar. Jadi Nabi SAW gambarkan bila mati saja seorang anak, dia tinggalkan mak ayah, malaikat tadi akan bawa anak tadi naik ke langit. Waktu bawa naik ke langit tadi, roh tadi bawa naik ke langit, Allah bertanya. Jadi bila Allah bertanya, kita kena faham mak. Allah bertanya bukan bermakna Allah Ta'ala tak tahu. Allah bertanya, Allah nak bagi tahu. Itu kena faham betul-betul. Kena letak betul-betul dalam kepala kita. Bila Allah bertanya saja bukan Allah Ta'ala tak tahu, tapi Allah nak bagi tahu melalui persoalan tadi. Allah bertanya, kenapa kau bawa naik anak ni? Tinggalkan mak ayah dia, mesti mak ayah dia dalam keadaan sedih. Lalu ketika itu malaikat menjawab, wahai Tuhanku, aku tinggalkan dia dengan keadaan dia sabar, mak ayah tadi dalam keadaan sabar dan juga menerima qada'mu dan bersyukur atas segala nikmat-Mu. Ni orang tadi. Mak ayah tadi bila mati anak saja, dia mati dalam keadaan meninggalkan mak ayah dia dalam keadaan sabar. Apa maksud sabar mak? Dia tahan diri dia. Hati kita pilu tak? Pilu. Sedih tak mak? Sedih. Kehilangan orang yang tersayang ni sedih tak? Kita jangan kata meninggal mak. Cukup dengan kita kata anak kita sakit duduk kat hospital. Demam tu saja. Demam je mak. Jangan kata nak duduk hospital, yang demam tu saja. Pun dah tak tentu arah dah itu. Betul tak mak? Anak yang demam tu saja dah tak tentu arah. Tidur pun tak lelap. Kejap-kejap terjaga tengok anak. Dia yang kuat dalam bab ni, yang kuat sabar abah. Abah relax.
Tapi khabar kat sini abah tempat lain. Jadi sabar mak. Sabar tu menahan diri, menahan. Rasa tetap rasa tetapi dia menahan rasa tadi. Dia menahan tidak sampai dia merah. Dia tak meluahkan sehingga sampai dia meratap. Ataupun dia tak meluahkan sampai dia menggambarkan dia rasa tak puas hati. Itu sebabnya malaikat kata aku tinggalkan mereka ini dalam keadaan sabar. Dan yang kedua, mereka itu dalam keadaan menerima qada'mu dan bersyukur terhadap segala nikmatmu. Terima kasih Allah. Semoga Allah beri kebaikan. Dia bersangka baik pada Allah atas ujian yang Allah berikan pada dia. Sebabnya macam mana pun mak, keadaan balik pada Allah dan bersangka baik dengan Allah. Dan doa pada Allah supaya Allah berikan kita ketenangan. Sebabnya konsep hidup kita ni mudah mak. Mudah saja konsep hidup kita ni. Falsafah hidup kita mudah. Allah akan ambil apa yang kita sayang. Sebab apa mak, abah? Sebab Allah tak nak kita, yang pertamanya sebab Allah sayangkan kita. Allah terlalu amat sayangkan kita. Yang keduanya mak, Allah tak nak kita bertuhankan makhluk. Mak terlalu sayangkan abah sampai mak secara tak langsung bertuhankan abah. Mana ada? Saya semayang, tak ada saya sujud suami saya. Habis tu yang mak sembahyang, Allahu Akbar. Orang tua ni apalah khabar, dah makan ke belum? Ni tengah hari balik ke tidak? Itu tak bertuhankan mak. Sepatutnya yang didatangkan ketika itu ialah Allah. Tetapi dia datangkan suami di Tuhan lah. Ini bertuhan. Itu sebabnya Allah akan ambil sesuatu benda yang paling kita sayang. Itu sebabnya mak jangan sayang abah sangat-sangat. Nanti esok Allah ambil. Abah jangan terlalu sayangkan mak. Jangan bah. Jangan terlalu sayangkan anak melebihi sayang tu. Memang Allah akan ambil. Sama ada Allah akan ambil dengan cara mati ataupun Allah akan rosakkan dia sehingga kita hancur hati dan perasaan kita terhadap anak tersebut. Saya datang satu kisah. Cerita mak, ni pengalaman. Dulu waktu zaman saya mengaji mak, ada seorang sahabat, pangkat adik lah, junior, adik junior. Ayah dia ni mak, jaga dia ni ya Allah seperti menatang air yang penuh, menatang minyak yang penuh. Tak boleh diusik. Ustaz rotan dia datang tak puas hati, dia rangsang sekolah macam-macam. Sampai habis-habis dia kata apa, Ustaz sepatutnya orang hafal Quran ni Ustaz kena nilainya tinggi, kita kena hormat dia, naikkan dia begini. Dia pula ajar Ustaz. Memang mak. Akhirnya mak, anak tu hari ni saya jumpa mak dalam keadaan isap dadah. Jangan lebih-lebih. Bila terlalu lebih-lebih Allah akan ambil. Maksud ambil itu sama ada mati ataupun Allah rosakkan dia untuk rosak, hancurkan harapan dia. Sebab harapan tu hanya pada Allah. Sepatutnya bila harapan pada Allah. Tak boleh letak harapan pada makhluk. Bila letak saja harapan, abah ni tak ada lain, abah harapkan kau, kalau tak ada kau nanti, kalau tak ada abah dah siapa? Tak boleh. Harap pada Allah. Itu sebabnya, kan abah biasa dengar tak ayat tu? Abah ni bukan apa-apa, abah ni harapkan kau lah anak tunggal abah yang nak jaga mak kau, jaga tanah, jaga geta-geta kita, kuda-kuda abah. Tak percaya tengoklah mak, abah mati je esok, habis semua dengan mak-mak goodbye. Betul. Sebab yang menjaga siapa mak? Allah. Jangan langgar batas ni. Bila kita langgar batas ni, Allah kan. Kita yang sampai Allah uji kita berat tu mak, sebab kita masih lagi meletakkan hati perasaan kita pada makhluk. Dan Allah dengan kasih sayang dia, dia rosakkan harapan, dia hancurkan harapan tadi. Supaya hati kita balik pada Allah. Allah sayang kita tak? Sebab dia sayanglah buat kita macam tu. Dan akhirnya Allah akan perintahkan kepada malaikat Ridwan supaya benakan satu rumah di dalam syurga, sehingga Allah namakan rumah itu nama rumah sabar. Sebab bukan senang nak jadi orang sabar menerima musibah tu mak.
Cakap boleh lah. Saya bercakap dengan mak boleh. Esok lusa anak saya demam mak, kecut pokok juga. Sebab apa? Itu satu musibah yang bersangkut paut tentang hati dan perasa dan naluri manusia pasti sakit. Tapi waktu itulah kita kena berdoa setinggi-tinggi pada Allah. Kena berdoa. Minta, ya Allah tolong. Tapi itulah yang Allah Ta'ala nak sebenarnya. Jika kita balik pada Allah, ya Allah, tengok orang yang kita sayang duduk atas katil dan pakai wire banyak tadi ya. Hati kita kecut tak? Kecut. Kena pula mak waktu tu abah terbaring, na'udzubillah min zalik. Mungkin di kalangan mak ada yang merasai situasi tu. Duduk abah tak sedar-sedar ditidurkan, istilah tak tidur. Bila kata ditidurkan semua takut hari ni mak. Kena pula abah itulah segala-galanya. Abang bangunlah bang, abang bangun bang. Patutnya mak abang bangun tu ditukar. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Minta. Allah nak yang macam tu. Itu sebab dia bagi macam tu. Jadi kena balik pada Allah. Supaya kita meratap pada Allah. Meratap pada Allah. Jadi akhirnya Allah letakkan nama rumah tadi, nama rumah sah. Bukan mudah. Tapi ujiannya pun besar. Sabdanya lagi. Wallahu ta'ala alam. Boleh mak kita berhenti situ? Saya risau takut nanti kan ada orang tersenggut-senggut. Bukan mak yang tersenggut, saya yang tersenggut. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ. Sabdanya lagi berkenaan kelebihan sabar dalam menghadapi ujian. Jadi itulah mak, sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama kita. Banyak-banyak doa minta pada Allah supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik. Diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan dan pengabdian pada Allah SWT. Dan kita minta sangat-sangat pada Allah supaya Ramadan pada kali ini Ramadan yang paling terbaik. Bukan untuk kita sahaja, pasangan kita, anak keturunan kita. Supaya apa yang Allah Ta'ala kendaki di sebalik daripada setiap yang Allah Ta'ala sediakan pada Ramadan ini, kita capai dengan baik dengan izin Allah dan atas kehendak Allah. Semoga kita baik di dunia, lebih-lebih lagi baik di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. InsyaAllah kita akan bermajlis dengan tasbih kafarah dan subhanallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.